Okey. Allah. Okey, kita punya cameraman semua dah siap lah ya. Ustaz pun dah ready lah. Dah. Alhamdulillah. Okey, puan-puannya, untuk hari ini kita buat kutipan yang kita akan salurkan salah satu tabung kita ke Madrasah Ustaz Nik Bakri ya. Kita akan salurkan. Jadi kita ambil kesempatan untuk keberkahan Jumaat, majlis ilmunya, masya-Allah puan-puan, mudah-mudahan ya kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambil peluang berinfak, tambah lagi tabung-tabung yang yang dana-dana yang memerlukan sumbangan. Antaranya kita akan salurkan ke Madrasah Ustaz, kemudian kita akan salurkan juga sijil wakaf ya, yang kita dah buka untuk pembinaan Surau Tafiz Ar-Ridwan. Kita buka juga sijil wakafnya dan juga yang lain-lain lah ya. Biasanya memang ada paling tidak 3 tabung. Isilah sikit-sikit ya. Kalau boleh banyak-banyak. Okey Ustaz, silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في العلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله kalapangkanlah hati-hati kami ya Allah wahassin akhlaqana wa adabana ya Allah kau perelokkanlah dan sempurnakanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami ya Allah wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah ya Allah kepermudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat ya Allah Allahumma rzuqnal fahma wal ilma ya Allah rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah wal hikmata wal aqla rezekilah juga kepada kami hikmah kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan ya Puan Hajah Salwa dan seluruh jawatan kuasa Raudatul Muslimah. Yang saya hormati dan saya muliakan para ahli ilmu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ya tidak ada satu ucapan yang paling mulia, yang paling baik adalah melafazkan puji-pujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa, umur, kesihatan dan segala nikmat yang masih lagi Allah Taala kurniakan pada kita, sama ada nikmat tu yang kita nampak pada zahirnya ataupun nikmat itu berada dalam diri dan jiwa kita dalam bentuk keimanan, keyakinan, ketakwaan, kesyukuran, kebesaran, keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah pada pagi yang mulia ini ya insya-Allah kita mulakan ataupun kita teruskan lagi pembacaan kitab 40 hadis cinta pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat-sangat berharap ya kita telah berada pada hadis yang ke-30 pada pagi ini. Jadi kita harap-harap Allah Taala telah senaraikan kita dan anak cucu kita salah seorang daripada orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kerana kalau kira-kiranya ni yang keberapa dah hadis yang memanglah hadis yang ke-30. Tapi golongan-golongan yang telah kita baca yang mana telah disenaraikan sendiri oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahawa dah terlalu banyak, moga-moga kita termasuk salah satu daripada golongan yang begini banyak, begini ramai. Moga-moga Allah Taala ya sudi menerima kita sebagai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, muka surat 90 insya-Allah ya. Al-hadisus as-salasun. Al-hadis iaitu hadis as-salasun, hadis yang ke-30. Baik, an Sayyidina Ma'dan ibn Abi Talhah Ya'mari ya. Tu Ya'mari qala daripada Sayyidina Ma'dan bin Abi Talhah Al-Ya'mari telah berkata laqitu Sauban maula Rasulillah, saya telah bertemu dengan Sauban, Sayyidina Sauban. Siapakah Sayyidina Sauban ni? Maula Rasulillah,
Beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Sauban ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya pernah cerita satu kali atau satu paginya Nabi tengok wajahnya pucat. Ya, wajah dia pucat, dia nampak macam orang sakit. Lalu Rasul tanya, wahai Sauban, kenapa wajah kamu pucat? Rupa-rupanya Sayyidina Sauban ni bukan setakat dia pucat, kadang-kadang dia jatuh sakit. Sehingga Rasulullah pergi ziarah. Ya, kenapa kamu jatuh sakit? Satu jawapan dia, salah satu di antara jawapannya ialah bila mana dia balik selepas isyak, ya, daripada masjid bersolat berjemaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia balik, dia tak dapat tidur. Ya, dia tak dapat tidur. Ya, bila mana pagi-pagi wajah dia dah selalu nampak pucat. Rasulullah tanya kenapa? Kerana dia tak dapat tidur. Kenapa tak dapat tidur? Sebab bila mana dia balik, dia rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tak mampu nak tidur. Ya, dia tak boleh nak tidur, rindu. Ini salah satu daripada betapa rindu ni, sebagaimana pernah kita sebut beberapa kali bahawa ia lahir daripada rasa cinta yang mendalam. Ya, tak mungkin orang tu rindu tanpa cinta. Ya, saya rindu kat dia ustaz tapi tak pernah mencintai dia. Betul? Sayang pun tak, tapi tak tahulah, rindu lain macam aja. tak mungkin. Ya, pertama mesti kita sayang dan cinta tu cinta yang mendalam. Dan rindu tu, sebab tu kadang-kadang kita cakap kat diri kita lah, kita kata kita rindu pada seseorang, tapi sampai tak tahap kita tak tidur, tak boleh nak tidur kerana rindu. Kita pernah juga tak tidur sebab apa? Risau. Kan? Risau tu tak tahu risau pasal apa, tapi tak boleh tidur juga. Jadi tak boleh tidur ni kadang-kadang sebab sakit, kadang-kadang sebab risau. Ya, jarang orang ni tak tidur, tak boleh tidur sampai pucat muka dia di waktu pagi tu kerana tak tidur, bukan satu malam, bukan dua malam. Ya, tiap-tiap malam tak boleh nak tidur. Kenapa? Kerana terlalu rindu. Yang kedua, dia jatuh sakit. Sayyidina Sauban ni pernah dia jatuh sakit. Bila mana jatuh sakit, Rasul melawat. Kenapa? Tanya dia, wahai Rasulullah, aku jatuh sakit sebab aku sentiasa memikirkan. Ya, rupa-rupanya fikir-fikir banyak ni jatuh sakit juga. Sebab tu kadang-kadang tak fikir, nak kena fikir kan. Tapi kalau fikir keterlaluan. Tapi salah satunya sahabat Nabi ni, dia fikir pasal apa? Dia fikir pasal akhirat. Kenapa? Dia kata, wahai Rasulullah, akhirat sudah tentulah engkau berada dalam syurga. Dan syurga engkau, syurga yang teristimewa, syurga yang tertinggi, termulia. Aku ni tak tahu masuk syurga ke tak. Yang kedua, kalau masuk syurga sekalipun, takkan sama. Dia duduk fikir, dia fikir ni sampai jatuh sakit dia. Jadi harap-harap berlakulah dalam hidup kita. Kalau tidak sampai jatuh sakit pun, kadang-kadang ada waktu-waktu di waktu malam ni kita tak dapat tidur sebab apa? Rindu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Moga-moga Allah Ta'ala pada pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, Allah anugerahkan ya rasa cinta yang mendalam ya dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan dan puan-puan, dalam hati zuriat anak cucu kita, ya suami isteri kita, ibu dan bapa kita kalau masih ada. Ya Allah, campakkan ke dalam hati kita rasa rindu yang sangat-sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Sauban. Allah. Baik, fakultu, lalu aku bertanya. Ya, bila mana aku jumpa Sayyidina Sauban ini, aku bertanya, akhbirni bi amalin, tolong bagi tahu kepada aku. Akhbirni ni khabarkan kepada aku. Kalau bahasa Arab, rupanya khabar ni, khabar berita ni bahasa Arab. Ya, akhbirni, ya beritakan kepada aku, bagi tahu, cerita kepada aku bi amalin berkaitan dengan amalan. Ya, a'maluhu, yang mana kalau aku amal dengan amalan itu, beramal dengan amalan itu, yudkhiluni, tapi dia baca di sini dia sambung, yudkhiluni Allahu bihil jannah, aku akan dimasukkan oleh Allah dengan amalan itu, iaitu dengan berkat, dengan rahmat amalan itu, ya, al-jannah, iaitu masuk syurga. Dia begini, kita tak akan masuk syurga dengan amalan, tu kita dah faham dah. Kenapa pula ustaz tak masuk syurga dengan amalan? Tak cukup. Betul ya? Dah tahu dah? Dah rasa tak cukup. Ada orang dia tahu tapi dia tak rasa, dia rasa masih cukup. Ya, sebab tu kadang-kadang kita tanya soalan mudah. Kalau Allah timbang tidur dengan solat, mana berat?
Kan? Tidur 6 jam, 5 jam paling kurang lah. Akhir-akhir ni makin kurang kan? Makin bertambah. Makin kurang lah akhir-akhir ni. 5 jam satu hari satu malam. Solat berapa jam? Solat 1 jam aja. Itu pun 1 jam tu kalau berapa minit? Kalau 10 minit satu waktu, campur dengan zikir wirid, baru 50 minit. 1 jam lah. Tidur berapa jam? Tidur 5 hingga 6 jam. Kalau timbang, tak payah tanya lah. Tu tak campur tidur hari Minggu. Yang tu tidur hari biasa. Tidur hari Minggu. Tidur masa khutbah. Tak adalah tuan-tuan sekalian. Memang khutbah ni ramai. Saya pun tak tahu. Kadang-kadang saya sendiri pun mengantuk. Wallahualam, kita pun pelik. Ya Allah, kenapa ya? Khusyuk. Khusyuk. Boleh jadilah. Alhamdulillah. Pelik, memang pelik. Mungkin puan-puan tak pernah rasa. Saya tak tahu kenapa. Padahal khutbah ni paling lama 15 minit je. Kalau baca betul-betul, dia tak ada nada, tak ada apa, itu 7 minit. Memang dia hadkan 7 minit. Tapi biasanya dia jadilah 15 minit dengan berhentinya, dengan imam lama kan, dia campur dengan temenungnya. Tak adalah. Tapi subhanallah, memang mengantuk sungguh. Ada hari-hari memang tidur lah, memang tidur. Ustaz, saya pun pernah tidur. Tapi tidur macam ni dah lah. Bukan tidur baring. Tidur macam ni. Kemudian terkejut. Wallahu alam, tak tahu kenapa. Wallahu alam. Okeylah ya, tapi walau bagaimanapun kita dah tahu dah bahawa bukan tak boleh masuk syurga dengan amalan. Ya, kerana ada hadis-hadis Nabi. Ni satu hadis, ada hadis lain. Matan Arba'in Imam Nawawi, kata silap saya hadis yang ke-29. Seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Muaz bin Jabal. Sama juga dia datang jumpa dengan Nabi. Yang ni terus jumpa dengan Nabi. Wahai Rasulullah, bagi tahu kepada saya amalan yang menyebabkan saya masuk syurga. Rasulullah bagi tahu 5 amalan. Antaranya ialah asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang selalu ucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dia boleh masuk syurga. Yang kedua sembahyang. Yang ketiga puasa. Yang keempat orang panggil apa? Zakat. Yang kelima haji. Rupanya amalan yang 5 ni, yang asas ni, yang menjadi rukun Islam ni, semua amalan tu akan membawa kita ke syurga. Tapi persoalan sekarang ni, bila mana kita belajar pula, ada hadis Nabi mengatakan, i'lamu, ketahuilah wahai umatku, annahu, bahawa sesungguhnya lan, buat selama-lamanya, lan yanjua ahadum minkum bi amalih, tidak ada seorang pun di antara kamu ni yang masuk syurga dengan amalan dia. Pula dah. Kenapa adakah dia bercanggah? Tidak. Sebenarnya amalan kita tak cukup. Habis amalan ni nak buat apa? Nak dapat rahmat Allah. Tapi sebab tu kita hurai balik di sini. Akhbirni, wahai Sayyidina Thauban, bagi tahu kepada aku dengan amalan. A'maluhu, amalan tu akan beramal. Ya, dengan amalan itu. Dengan amalan itu pula, yudkhiluni Allah Ta'ala yang akan masukkan aku dengan amalan itu. Tengok bahasa. Ya, halus bahasa dia. Allah Ta'ala yang akan masukkan aku dengan amalan itu. Sebab apa? Dengan amalan itu aku akan dapat rahmat Allah. Allah yang akan masukkan. Bukan amalan tu yang akan masukkan kita ke syurga. Tapi jangan pula salah faham tentang setengah-setengah orang. Kalau macam tu tak payah solat lah Ustaz. Dah tak masuk syurga juga. Oh, kalau yang solat tu pun tak tahu masuk syurga. Kalau tak solat, kita jawab. Ya, kadang-kadang dia mudah ambil keputusan. Kita pun jawab dengan mudah ajalah. Lepas tu kadang-kadang orang cakap, tu yang datang kuliah tu pun belum masuk syurga tu. Wah, sedap lah dia cakap. Ya. Habis yang tak datang kuliah langsung tu masuk syurga dengan mudah. Tak apalah, tu biarkanlah, sebenarnya saja je lah ya. Rugi masuk. Kadang-kadang akhir zaman ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena buang-buang benda-benda yang samping-sampingan ni, tak payah cerita panjang lah. Rugi masuk. Okey, baik. Seterusnya, dia akan masukkan aku syurga tu pula disebut satu. Tu kalau kita teliti bahasa Arab, seronok juga. Paling-paling kurang dengan amalan tu aku dapat masuk sebuah syurga. Dan kita ni sebenarnya kena layakkan untuk sebuah syurga. Sebab kalau tak masuk sebuah, dia tak ada sebahagian. Saya ni Ustaz, masuk sebahagian syurga pun okey dah. Ya. Ke tumpang kawan. Syurga kan luas. Syurga kan 7 petala langit, 7 petala bumi. Takkan nak tumpang 1 ekar pun tak boleh. Kan? Tak boleh.
Ya, sebab tu ada ayat-ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Hendaklah engkau bersegera mendapatkan keampunan Tuhanmu dan satu syurga. Tak ada bagi separuh, tak ada bagi 1/3, tak ada. Jadi satu syurga. Ataupun di sini dia tulis perawi dia ada sedikit keraguan, soalan tu bagaimana? Ataupun soalan kedua, qultu, aku berkata, bi ahabbil a'mal ilallah. Iaitu aku nak bertanya dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ini termasuk bab cinta. Jadi dua lah perkara di sini. Satu perkara, amalan ini akan membawa kita ke syurga, Allah akan masukkan ke syurga. Satu lagi, Allah akan cinta kepada kita dengan amalan ini. Fasa kata, lalu Sayyidina Sauban diam. Dia diam. Summa sa'altuhu, kemudian aku ulang balik soalan yang tadi. Fasa kata, lalu dia pun diam lagi. Ya, dia diam. Dia diam ni kenapa? Kenapa? Kerana apa? Sebab dia tak mampu nak ungkapkan bicara kekasih dia. Sebab bila mana kita cakap bahasa kekasih ni, dia datang rindu. Macam kakak kita, adik kita tanya, boleh tak abang, boleh tak akak cerita pasal mak dulu? Apa yang mak pesan kat kita? Kita pun dia, kan? Kenapa tu? Dia datang rindu. Pernah tak? Diam macam ni. Diam kan, diam. Betul lah tu tak boleh nak cakap apa. Dia pun sama, fasa kata, dia diam. Summa, kemudian sa'altuhu thalisah, aku tanya dia soalan kali yang ketiga. Dia tanya lagi, diam, tanya lagi, diam, tanya sekali lagi, kali yang ketiga. Faqala, lalu dia jawab, sa'altu an dzalika. Aku juga bertanya tentang hal yang demikian. Kepada siapa aku bertanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni sebab tu dia diam. Dia diam sekejap, kenapa dia menahan sesuatu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Hari ni hari Jumaat, ya, perbanyakkan selawat kepada Sayyidina Rasulullah. Ya, setakat saya belajar, tuan-tuan dan puan-puan belajar, kita bersama-sama belajar, setakat saya belajar ni, amalan di akhir zaman yang banyak akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat ialah berselawat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya alhamdulillah di madrasah saya tu saya buat 2 kali sebulan. 2 kali seminggu silap. 2 kali seminggu. Ya, hari Selasa malam dengan Jumaat malam. Saya baca 10,000 sekali selawat. Ya. Kalau Selasa minggu kedua, sebab ada permintaan daripada luar, saya buat secara online 50,000 selawat. Dan akhir bulan Jumaat yang keempat, ni Jumaat keempat ni kan, biasanya malam ni kita akan buat 100,000 selawat. Tu tiap-tiap minggu dah, paling-paling kurang sebulan ni, kalau campur-campur tiap-tiap minggu 2 kali, ya 2 kali seminggu ni, paling-paling kurang madrasah saya akan baca 100,000 selawat, ya sebulan. Gitulah. Dah lama dah bukan 15, kita tak sampai lagi berapa ya, dekat 10 tahun lebih dah kita duk baca. Ya, moga-moga Allah Ta'ala, tak tahu nak bawa apa akhirat. Kalau kita tanya kita ni nak bawa apa ke akhirat? Nak bawa solat tak cukup banyak. Selawat tu pun tak banyak. Orang lain 1,000 satu hari. Kita ni kumpul ramai-ramai, baca ramai-ramai, campur tu yang dapat tu. Kalau seorang-seorang tak dapat. Tapi paling-paling kurang kita bacalah setakat mana kita mampu. Tetapi amalan yang paling banyak memberi manfaat dunia dan akhirat. Bukan menafikan amalan lain, jangan salah faham. Ya, sebab hidup kita ni kalau boleh satu hari ataupun tiap-tiap hari istighfar, selawat, la ilaha illallah. Istighfar, selawat, la ilaha illallah. 100 kali pagi, 100 kali petang. Istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Pagi dan petang ni amalan. Kalau kita tanya semua ulama Yaman, ulama Syria, ulama Mesir, ini amalan dia bagi. Amalan paling asas kita orang Islam ni untuk ingat Allah, ingat Rasul, kemudian istighfar kepada diri kita sendiri, ya 100 kali pagi, 100 kali petang. Ingat ya, 100 istighfar, 100 selawat, 100 la ilaha illallah. Ni amalan paling asas. Kalau yang ni pun kita tak dapat buat, kita akan kerugian yang sebesar-besarnya dunia dan akhirat kita. Gitulah insya-Allah. Baik, seterusnya saya ulang lagi sekali. Lalu barulah dia jawab soalan ketiga tu, baru dia jawab, sa'altu, aku juga telah bertanya anzalika, tentang hal yang demikian, Rasulullah ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Faqala, lalu Rasulullah menjawab, alaika bikasrati sujud lillahi. Ya, hendaklah engkau perbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling Allah cinta dan akan membawa kita kepada rahmat Allah dan Allah akan bawa kita ke syurga ialah hendaklah engkau bikasrati sujud, perbanyakkan sujud lillah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak banyakkan sujud? Solatlah. Banyakkan solat maksudnya. Solat apa yang nak kena banyak? Solat sunat. Ya, solat 5 waktu tu dah faham dah. Ada berapa rakaat solat 5 waktu? 17 rakaat. Sujud ada berapa? Rakaat tu laju je jawab. Okeylah tu, 17 rakaat. Yang tu yang wajib tu, yang wajib. Sujud ada berapa? Subhanallah. Kira lain kali lah ya. Dia begini, subhanallah, samalah saya pun, samalah kita pun. Kita sebenarnya tak pernah nak kata tak pernah, tak mungkin juga. Kita tak cukup ambil berat terhadap hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Kalau orang yang ambil berat, dia tahu. Lah, macam kekasih tuan-tuan dan puan-puan lah, kekasih kita kan, kita tahu kan dia suka apa. Dia suka apa? Sambal tempoyak ke sambal belacan? Kita tahu. Cili tu berapa biji? Ada orang dia kira, dia tahu. Ya, kekasih saya ni ustaz, cili tak lebih 3 biji aja. Saya tahu. Kopi ke teh dia suka? Teh tarik. Berapa sudut? Ni mesti beli yang dah siap ni. Yang dah siap. Yang kat kedai kan yang dah siap. 3 in 1. Tapi bancuhnya berapa kali pusing? Pusing tu ke arah lawan jam ke ikut jam? Berapa kali? 7 kali ke? Kita tak kisah. Janji dia minum. Sebab tu tak berapa berkesan. Teh kita tu tak berapa berkesan mencuri dia punya hati. Masakan kita tu tak memberi kesan kepada jiwa dia mencintai kita. Bahkan mencintai masakan kita. Betul? Diam macam ni. Belah sini jawab betul. Betul. Kalau kita jaga sungguh-sungguh, ya, dia tak akan berubah cinta itu. Okey, setakat tu dahulu. Ya, kerana kita sekarang ni bicara cinta ni, hadis cinta. Subhanallah. Sebenarnya cinta tak pernah berubah, yang berubahnya diri kita. Allah. Okey, boleh terus ni. Alaika, saya ulang banyak kali. Ya, untuk diri saya, untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dia sebenarnya ada 2 keadaan. Keadaan pertama, perbanyakkan sujud. Keadaan kedua, lama sujud walaupun tak banyak. Kita dengar Rasulullah kan, Rasul ni antara yang paling banyak sujud. Solat duha 8 rakaat, solat tahajud, solat itu ba'diyah, qabliyah, rawatib dan sebagainya, solat banyak, Rasul banyak sujud. Jadi nanti kita kata, saya ni nak sujud berapa banyak? Kalau kita solat fardu, kemudian kita campur pula dengan solat sunat, ba'diyah, qabliyah, kita campur pula dengan solat duha, kita campur pula dengan solat awabin, antara maghrib dengan isyak tu, kita campur pula dengan solat apa? Solat malam, solat taubatnya, solat tahajudnya, solat witirnya, dia jadi banyak. Satu. Yang keduanya, sujud tu lama. Sebab Rasulullah pernah sujud lama. Sehingga kan dikatakan isteri Nabi tu sentuh. Kenapa? Rasanya dah meninggal. Kita ni berapa lama agak-agak orang tu sujud, kita nak kata dia meninggal. Cuba tuan-tuan sujud lama, isteri bangun-bangun, tengok-tengok puan-puan tuan-tuan sujud lama, ya. Isteri kata meninggal, berapa lama agak-agak? Mesti setengah jam ke atas. Ya, puan-puan dah siap memasak, tengok-tengok suami tak bangkit-bangkit lagi. Solat duha.
Jangan cepat sangat tidur. Tapi boleh jadilah kan. Kemudian pergi membasuh, menjemur dan sebagainya, balik-balik tak bangun juga. Dia mula solat duha pukul 8 tadi, tiba-tiba pukul 10 tak bangun-bangun. Sujud ni bukan tak bangun-bangun tu, sujud. Subhanallah. Yang ni kita dah mula terasa terdetik. Lama. Dan itulah Rasulullah. Baik, kemudian Rasul kata apa lagi? Fa innaka la tasjudu lillah. Sesungguhnya engkau tidak sujud kepada Allah sajdatan, dengan satu sujud, illa melainkan rafa'akallahu biha darajah. Allah Taala akan mengangkatmu dengan satu sujud itu satu darajah. Satu kedudukan. Ya. Setengah riwayat mengatakan satu darajah ni, kalau Imam Ibn Abbas dia kata 500 tahun. Satu darjat ni diangkat 500 tahun kedudukan kita. Kalau 2 darjat diangkat lagi. Wallahu a'lam. Ya, kemudian bukan setakat satu sujud itu satu darjat diangkat oleh Allah Taala. Siapa yang angkat ni? Allah Taala yang mengangkat. Kemudian wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah gugurkan daripadamu satu kesalahan. Ya, satu sujud, satu darjat kita diangkat, kemuliaan kita, apa lagi? Kedudukan kita di sisi Allah, bahkan Allah gugurkan dengan satu sujud itu satu kesalahan. Qala Ma'dan. Ya, Ma'dan mengatakan, summa laqitu Aba Darda fasa'altuhu. Kemudian selepas tu aku dah dapat jawapan. Ya, jawapannya ialah dengan amalan itu aku akan dimasukkan oleh Allah ke syurga, ataupun dengan jawapan itu Allah akan mencintai aku kerana aku melakukan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian aku jumpa Sayyidina Abu Darda. Fasa'altuhu, aku tanya dia. Ya, faqala li, aku tanya dia dengan soalan yang sama. Dia sahabat-sahabat Nabi ni, dia begini, kadang-kadang kita tanya ustaz, Ustaz A soalan sama. Ustaz A ada jawapan dia. Ustaz B dia ada jawapan, dia ada tambahan lagi. Ustaz C apatah lagi tanya untuk guru. Kalau boleh, ya kita selalu bertanya. Walaupun soalan sama, ya soalan sama. Kenapa? Kerana kadang-kadang soalan ni jawapannya sama ataupun jawapannya lebih daripada apa yang kita dapat. Tapi dia tanya soalan ni soalan yang sama. Faqala li, lalu Sayyidina Abu Darda jawab kepada aku, mislama qala li Thauban, sebagaimana jawapan yang diberi oleh Sayyidina Thauban. Ni lagi tegas lah. Ya, bab ni. Pergi tanya sahabat ni, dia jawab macam ni. Tanya sahabat ni, dia jawab jawapan yang sama. Maka amalan ni adalah merupakan suatu amalan yang sahabat dapat langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat beramal dan mereka menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan kita pernah membenci sahabat Nabi, kerana mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, bimbang-bimbang kita benci sahabat Nabi. Ya. Ada tak yang benci sahabat Nabi? Ada. Syiah. Ya, golongan-golongan Syiah yang kita belajar sebelum daripada ini. Dalam hati kita jangan pernah ada walaupun secebis rasa benci kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat dia punya syarah dia pada muka surat 92. 91 tu terjemah dia. Baik, muka surat 92 ni, sujud merupakan keadaan hamba yang terhampir kepada Allah. Ini kita pernah tahu ya, saat yang paling hampir kita dengan Allah ialah di waktu kita sujud. Dan ia adalah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah, oleh Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ni di sini hadis ni pernah banyak kali ustaz-ustaz kita baca. Aqrabu ni ialah keadaan yang paling dekat. Aqrab, yang paling hampir, paling dekat. Ma yakunul abdu min rabbih, seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, keadaan atau satu perbuatan yang paling dekat seorang hamba itu dengan Tuhannya. Bila wahwa sajidun, ialah ketika dia sedang sujud. Ya, dia sedang sujud tu waktu yang paling dekat. Oleh demikian, apa yang nak kita kena lakukan? Fa'aksirud du'a, maka Nabi mengatakan hendaklah engkau perbanyakkan doa. Doa tu doa dalam hati ya. Doa dalam hati kita ya, supaya segala apa yang kita nak, kita luahkan daripada hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah itu Tuhan yang maha mendengar. Ini menunjukkan bahawa hati kita ada mulut yang dia mampu berbicara. Hati kita ni ada suara yang boleh didengar oleh Allah. Walaupun ada orang tak dengar suara hati kita kan. Pernah kita meluahkan rasa hati kita kepada orang? Pernah? Tapi kita luahkan dengan lisan.
Kalau kita luahkan hati kita, suara hati kita kepada orang yang depan kita tu dengan hati kita, walaupun dia tidak mendengar, dia akan memberi suatu kesan yang besar. Tapi masalah sekarang ni, di kalangan kita ni tidak ada kekuatan mendengar suara hati orang lain. Betul ya? Dia aulia-aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Ni hati kita ni sebenarnya dia ada suara. Suara tu boleh didengar oleh telinga hati. Hati ni dia ada telinga. Hati ni dia ada mata. Hati ni dia ada mulut untuk berbicara. Sebenarnya apakah sebenarnya roh, diri dalam kita, atau dengan kata lain hakikat diri kita yang sebenar. Saya bawa contoh begini. Bila mana kita bermimpi, kita jumpa kawan kita kan, kita pun bercakap dengan kawan kita dalam mimpi. Pernah tak jumpa kawan dalam mimpi dan bercakap? Kalau bukan kawan pun, sesiapa pun pernah tak jumpa dan bercakap dalam mimpi? Pernah kan? Bercakap dengan mulut mana? Mulut tu kan duduk tutup tu. Puan-puan duduk tidur tu kan duduk tutup mulut. Mata duduk pejam. Tapi masa dalam mimpi tu kan celik, kan pejam juga. Kenapa you pejam? I tidur. I tidur pun bercakap juga. Tak, dia bercakap macam biasa, dia melihat macam biasa, dia mendengar macam biasa. Maknanya apa? Maknanya roh kita ni, bila mana kita tidur, roh kita keluar. Roh kita ni bertemu dengan sahabat-sahabat rapat. Kadang-kadang dia pergi baca Quran, kadang-kadang dia pergi Mekah, dia solat. Dia baca Quran. Dia baca dengan apa tu? Dengan mulut lah. Tu ni sedikit lah saya tambah supaya kita faham bahawa hati ni dia ada suara. Tetapi suara hati ni hanya didengar oleh orang-orang yang telinga hatinya boleh mendengar. Begitulah insya-Allah ya. Kalau manusia, apa yang nak sebutnya begini, kalau ada manusia boleh mendengar suara hati kita, bagaimana dengan Allah? Allah Tuhan yang maha mendengar. Maka perbanyakkan doa. Ya, merayulah pada Allah. Ada satu kata-kata daripada Allahumma salli alaihi wasallam. Saya tak ingat ulama tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Dia kata kalau kamu nak doa, perbanyakkan dalam doamu memohon istighfar. Kerana bila mana kamu berdoa dengan memperbanyakkan istighfar. Kadang-kadang kita tanya, ustaz, saya nak doa mana yang paling baik? Saya pernah tanya ada seorang tuan guru tu, dia kata doa apa yang paling baik? Doa yang kita faham. Itu doa yang paling baik. Tapi ada seorang ulama dia kata apa? Apakah doa yang paling baik? Istighfar. Maka semasa sujud tu, datangkan dalam hati kita rasa menyesal, memohon ampun pada Allah. Kenapa dia kata? Kalau Allah dah ampun dosamu, Allah akan penuhi segala kehendakmu dunia dan akhirat. Rupa-rupanya antara rahsia hidup ni, kenapa kita banyak terhalang? Ya, nak itu tak boleh, nak ni tak boleh. Apa yang kita nak? Yang kita naknya jadi baik. Betul ya? Dalam bahasa Arab nak jadi soleh dengan solehah. Betul tak? Tambah-tambah akhir-akhir ni lagilah nak jadi soleh dan solehah. Betul kan? Ke tak ada niat lagi? Akhir-akhir ni, ya Allah, aku dah dekat denganmu, ya Allah. Tolonglah jadi aku orang yang solehah, ya Allah. Tolonglah jadikan aku yang... Tuan-tuan, kalau senarai ahli syurga yang paling bawah sekali ialah soleh dengan solehah. Bawah pada ni tak ada dah. Ada ayat Quran tu kan, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Setengah ulama mengatakan bahawa senarai paling bawah, ya, minan nabiyyin, para nabi ni dah kita tak ada dah. Ya, kita tak akan mampu duduk di sini kerana ini pilihan Allah dan Allah dah hentikan pilihan itu dengan nabi kita. Siddiqin, yang ni boleh tapi terlalu amat sukar. Ya, siddiq. Yang kita tahu Saidina Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga syuhada. Syuhada ni pun susah nak jadi orang yang mati syahid. Tapi doa, ya Allah, kalau kau nak matikan aku, ya Allah, matikan aku sebagai seorang syuhada. Kena minta. Ya, kerana kalau kita minta jujur permintaan kita, sekalipun kita mati di atas katil di rumah kita, Allah senarai dalam kategori syuhada. Itu pun bukan mudah. Yang paling mudah tapi tidak mudah sangat, ialah salih, minas salihin, orang-orang salih. Maka tidak ada niat yang paling besar di akhir umur kita nak layakkan diri kita jadi salih. Mudah tak? Susah. Maka bagaimana cara dia? Perbanyakkan istighfar kepada Allah.
Ya, kenapa yang menghalang kita daripada jadi soleh dan solehah? Dosa. Dan dosa ni kadang-kadang subhanallah kita pun tak tahulah. Kadang-kadang duduk rumah pun ada dosa kan. Ya, jarang dah keluar. Saya ni kebetulannya saya tak suka keluar berjalan-jalan. Kebetulan. Ya ke kebetulan? jenis rumah. Ya kalau pergi mengajar, pagi pergi mengajar, balik rumah kejap. Padahal tengah hari pun ada mengajar lagi. Padahal pergilah duduk mana-mana, ya tak pergi balik. Kemudian balik-balik. Nak bagi tahu bukan apa sangat, nak bagi tahunya ada dosa juga duduk kat rumah pun. Kan? Tengok mesej lain macam aja. Kan aku kata juga kan. Mengata juga kat orang, kan? Kemudian dapat mesej lain macam, kemudian kita post, rupanya fitnah. Sebab tu kena duduk rumah tu pun kena berjihad, berjuang nak jadi soleh dengan solehah. Kecuali kita kena asingkan telefon kita tu, ya. Kita pegang berapa jam saja satu hari. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Nak pergi pasar pun bawa telefon. Tu nak scan tu. Kan? Kadang-kadang kita rasa tak nak bawa lah telefon hari Jumaat ni, nak tinggal telefon kat rumah. Tak nak hari Jumaat ni tak nak dah. Ya. Bagi tahu kawan-kawan awal-awal, kalau nak mesej saya hari Sabtu dah sampailah hari Khamis. Jumaat tak. Sebab apa? Jumaat nak baca itu, nak baca ini, nak selawat itu, nak selawat ini, nak pergi masjid, nak iktikaf, nak apa, nak buang di dunia sekejap. Satu hari daripada 7 hari. Habis kalau pergi masjid lupa telefon. Sudah. Tak boleh nak scan. Kemudian tak boleh scan, balik je lah. Tak solat Jumaat hari tu. Scan tak keluar nama. Tak solat Jumaat juga hari tu. Saya banyak kali pergi. Ya, pergi balik. Allah, nak menangis rasanya. Dulu pergi. Nama ustaz tak ada ni. Bukan daftar. Dah daftar tapi tak tahu kenapa tak ada. Sudah. Dia mana bukti tengok telefon tak bawa. Sudah. Baliklah. Kenapa? Tapi nak bagi tahu bahawa kadang-kadang kita nak asingkan, tak boleh dah dunia hari ni. Jadi terpaksa juga pegang telefon. Bila pegang telefon tengok lain macam aja orang mesej kat kita kan. Kenapa nak kata mudahnya dunia hari ni kita terfitnah dengan dosa. Maka dosa inilah yang menghalang kita. Oleh demikian sebab tu saya nak sebut apa yang nak sebutnya ialah ada satu kata ulama, fa'aksiru doa. Perbanyakkan doa. Maka orang akan tanya, ustaz masa saya sujud tu saya nak doa apa yang paling baik? Maka setengah ulama mengatakan doa yang kita faham. Itu doa paling baik dalam sujud. Habis doa apa lagi nak? Doa yang paling baik kata ulama ialah istighfar. Apa makna istighfar? Memohon. Apa makna mohon? Doa pada Allah, minta dengan Allah, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan kalau boleh, ya Allah, jangan kau matikan aku ya Allah sebelum engkau ampunkan semua dosa-dosa aku ya Allah. Tolonglah ya Allah. Merayulah pada Allah, jangan Allah matikan kita sebelum Allah ampunkan semua dosa kita. Tolonglah ya Allah. Dan kerana kita tahu bahawa kalau kita pergi juga jumpa Allah dengan dosa, ketika itu serah pada Allah. Kalau Allah ampun. Kalau Allah tak ampun, habislah kita. Bila masuk dalam kubur tu pun kita dah kena pukul dah. Kita dah kena azab dah. Itu antara salah satunya lah. Tapi kalau nak doa lain, silakanlah. Baik, kemudian ada satu surah. Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam menafsirkan pada ayat yang ke-9 dalam surah Al-Alaq. Ya, kalla, ingatlah. Ya, kalla, janganlah engkau wahai Nabi Muhammad, la tuti'hu. Ya, janganlah engkau menurut kehendaknya. Wasjud, dan sebaliknya sujudlah. Waqtarib, dan dampingkanlah dirimu kepada Allah, ya, dengan taat dan beramal soleh. Ni perkataan yang Allah minta supaya Nabi sendiri pun wasjud, sujudlah. Ya, kalau kita berdepan dengan keadaan-keadaan yang kita kata memberi suatu keadaan yang kita kata tak mampu dah kita bertahan, maka ambil wuduk, sujudlah. Ya, ada waktu-waktu dalam hidup kita ni. Ya, samalah saya pun. Kadang-kadang orang tanya, ustaz macam mana ustaz? Saya lemah lah sekarang ni. Ustaz pun lemah juga. Kan sekarang keluar perkataan, you ada keladi apa sekarang ni? Keladi emas tu, yang batang dia warna emas, 200k. Ada? Tak ada? Lemah. Kan sekali kita lemah. Lemah juga. Kan tahu sekarang ni kan. TikTok kan tak ada. Lemah. Tak adalah tu dunia hari ni. Subhanallah. Lemah. Ya, saya lemah. Nak buat macam mana dah memang kita lemah.
Habis macam mana kalau dah lemah? Ambil wudu, sujud kepada Allah. Kau nak menangis, menangis je lah. Kalau nak merayu dalam hati, rayu je lah pada Allah. Gitulah ya. Sebab di sini pun Allah pesan pada Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad ni seorang insan yang tidak pernah lemah dalam hidup dia. Kenapa? Allah jaga dia. Maksum. Siapa kiri kanan dia? Malaikat Jibril. Malaikat, dia doa sepatah, malaikat akan datang segera membuat apa sahaja. Apa sahaja. Dan Nabi ni manusia yang paling kuat. Diberi kekuatan lebih daripada segala-galanya. Makhluk Allah. Mana bukti? Buktinya dia boleh pergi ke langit. Dan lebih daripada langit. Masanya berapa? Lebih cepat daripada malaikat. Berapa kelajuan malaikat? Malaikat ni, kalau saya baca dalam kitab almarhum Datuk Dr. Harundin, ada satu kitab Manusia dan Islam. Kitab tebal tu. Ada tak kitab tu? Dia besar. Kitab tu besar. Dia saiz A4. Lepas tu tebal. Tebal ni rasanya. Kitab tu. Manusia dan Islam. Dia cerita pasal malaikat. Malaikat ni 300,000 kilometer satu saat. 300,000 kilometer per saat. Itu malaikat. Ada setengah mengatakan itu tu sebenarnya bukan kelajuan sebenar. Kerana apa? Kerana oleh dikiaskan malaikat tu daripada cahaya. Malaikat ni makhluk daripada cahaya. Berapa kelajuan cahaya? 300,000 km per saat. Ada prof lama dah tak datang. Mungkin tak kebetulan dengan saya. Dia pakar bahagian apa? Ada seorang prof ni, saya tak ingat ada nama dia. Dia pakar bahagian ni, cakrawala, ilmu apa? Astronomi ke? Boleh tanya dia tahu. Tapi nak bagi tahunya kelajuan cahaya ni 300,000 km per saat. Tapi malaikat ni daripada bumi ke langit, dia kena ambil masa 1 hari 1 malam. Ataupun 1 hari lah. 1 hari ni maknanya 1 hari 1 malam. Itu kelajuan malaikat. 300,000 km satu saat tu, malaikat kena ambil masa 1 hari. Nabi ambil masa berapa? Separuh malam. Lepas isyak sebelum subuh. Berapa kelajuan Nabi? Bila mana sampai ke langit yang ke-7, malaikat dah tak boleh pergi. Malaikat Jibril, ketua ni. Bukan malaikat biasa. Ketua malaikat Jibril ataupun Jibrail. Tak boleh nak naik. Kenapa kalau naik, dia kata aku terbakar. Kerana alam itu alam cahaya. Kan malaikat kan daripada cahaya. Cahaya tu kita tengoklah ni berapa ni lampu ni. Berapa dia punya cahaya kan dia ada watt dia. Berapa? Dia ada. Maknanya qadar dia tak boleh melepasi. Tapi Nabi boleh melepasi ke Sidratul Muntaha. Maka Nabi ni insan yang kuat. Tapi di saat diuji, Allah suruh sujud. Nanti kita nak bagi tahu. Wasjud, sujudlah. Waqtarib, dan dekatlah kamu dengan Allah. Jadi perkataan sujud dengan dekat ni diletakkan perkataan yang dekat. Apa makna? Sujud tu saat paling dekat kita dengan Allah. Jadi tidak ada. Jadi tak payahlah kita kata bila mana kita ada masalah, ya, maka kita nak cari orang. Orang tu kadang-kadang dia dekat dengan kita, kadang-kadang dia pun tak dekat juga dengan kita sebab dia pun ada masalah dia sendiri. Macam suami juga kan. Suami ada masalah tak? Ada. Sama lah saya pun. Ada masalah. Yalah kita ada masalah kita sendiri. Betul kan? Isteri pun dia ada masalah dia sendiri. Betul? Anak-anak kita pun dia ada masalah dia sendiri. Cuma kita qadar kemampuan yang boleh kita fahamilah. Selebihnya, kita dengan Allah. Sama juga isteri. Kenapalah you ni? I dah kahwin dengan you 40 tahun. Kenapa you tak faham-faham lagi? Dah I tak faham nak buat macam mana? I pun tak faham diri I. Betul. Puan-puan, kadang-kadang kita sendiri pun kita tak faham diri kita ni. Betul? Betul tak ni? Saya ni nak apa sebenarnya ni? Kadang-kadang kita tanya, aku ni nak apa ni? Aku nak syurga ke aku nak neraka? Kenapa aku ni? Kalau aku nak syurga, kenapa aku macam ni? Kenapa aku malas? Kenapa aku masih buat dosa? Kenapa aku masih lalai? Tuan tak faham? Kita pun tak faham apa masalah kita sebenarnya. Kenapa diam? Kerana kita pun tak tahu nak cakap apa. Betul tuan-tuan dan puan-puan, betul. Akhir sekali sujudlah pada Allah. Luahlah pada Allah. Tolonglah aku ya Allah. Aku tak nak masuk neraka ya Allah. Walaupun aku tahu kadang-kadang perbuatan aku ni dah dekat sangat aku dengan neraka.
Betul. Tolonglah aku ya Allah. Sebenarnya aku tak nak ya Allah. Aku cakap macam ni kadang-kadang aku pun tak tahu kenapa aku cakap macam ni ya Allah. Kenapa aku masih mengumpat? Kenapa aku masih lalai? Kenapa aku masih malas baca Quran? Kenapa aku berat sangat nak bangun malam? Kenapa aku pandang orang lain hina? Kenapa ya Allah? Sedangkan diri aku ni dah terlalu sangat berdosa. Ya, dunia hari ni subhanallah sedap sangat dia maki orang. Dia fitnah orang. Seolah dia sudah cukup mulia. Dunia hari ni mudah sangat dia humban orang dalam neraka. Seolah dia sudah cukup masuk syurga. Ni benda begini ni Allah sedang menilai kita. Allah sedang tengok perangai kita. Sebab tu bila mana kita duduk seorang-seorang, ya kita fikir balik, ya Allah apa masalah aku ni sebenarnya ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Ni antara benda. Bila tu nak cakap tu masa sujud. Tu sebab tu saya agak lama sikit saya tekan kat sini supaya saya sendirilah terutamanya ya dan kita semua, ya moga-moga Allah bagi rezeki supaya kita banyakkan sujud kepada Allah dan sujud kita lama. Buatlah latihan sikit. Ya 1 minit. 1 minit lama. Ya sujud 1 minit. Dan kalau kita sujud kan lama kan, kita sujud biar betul-betul rapat dahi ni. Ya betul-betul rapat. Ya jangan dahi atas ni, dahi yang tepat ni. Ni. Dahi hidung kita ni. Ya kita tekan sikit. Biasanya kalau kita sujud lama, kita bangkit balik, dia rasa sejuk kat sini, sejuk sini. Rasa tenang sini. Pernah rasa? Tak tahu? Cubalah. Tapi tak tahulah. Puan-puan, tapi kalau kita sujud lama, sujud tu bukan sujud saja. Hati kita meluahkan sesuatu pada Allah. Ya. Dan tidak ada luahan yang paling baik ialah minta Allah jadikan kita orang yang soleh dan solehah, jadi orang beriman kepada Allah. Ya, jadi anak-anak yang soleh. Ya, anak lelaki yang soleh. Ni adik kita ni ya. Doa pada Allah, ya Allah kau jadikan aku ya Allah anak lelaki yang soleh. Ni ya. Anak perempuan yang solehah. Dan kita pun kena doa lagi. Walaupun mak kita dah meninggal, ayah kita dah meninggal, kita kena doa, ya Allah kau jadikan aku anak yang soleh. Apa contoh anak soleh? Anak soleh ni anak yang tidak pernah lupa kepada ibu dan bapanya selama-lamanya. Walaupun ibu bapa dia telah pergi selama-lamanya, dia tidak akan pernah lupa selama-lamanya. Dengan apa? Dengan doa. Dengan doa. Dan kalau boleh mintalah kepada Allah tiap-tiap hari, ya Allah kau masukkan ibu dan bapa aku ke syurga-Mu ya Allah. Ya. Duduk makan, ingat ibu dan ayah, ya Allah kau masukkan ibu bapa aku ke syurga ya Allah. Duduk tengah main bola, main game kan, main game, berhenti sekejap, ya Allah masukkan ibu bapa aku ke syurga ya Allah. Duduk tengah memasak, ya Allah masukkan ibu bapa aku ke syurga ya Allah. Keluar daripada rumah, masuk rumah, ya Allah masukkan ibu bapa aku ke syurga ya Allah. Bapa kena selalu sebut, ya Allah sekarang ibu bapa aku di alam barzah, tolonglah ya Allah, aku merayu padamu ya Allah, kau jadikan kubur ibu bapa aku sekarang ya Allah, tolonglah ya Allah jadi taman-taman syurga ya Allah. Kerana tak akan jadi kita anak soleh dan solehah kecuali kita ingat kepada ibu dan bapa kita. Orang yang tidak berdoa pada ibu dan bapa dia seminggu, sama ada ibu bapa dia masih hidup atau ibu bapa dia yang telah meninggal dunia. Dalam satu kitab An-Nasaih Diniyah, seminggu dia tak doa, dia lupa, dia dah disenarai anak derhaka. Tu ya. Allah. Baik, kemudian hadis yang bawah tu. Kita baca hadis yang bawah tu. Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ni keadaan yang paling dekat, yang paling hampir. Ma yakunul abdu min rabbih, seorang hamba kepada Tuhannya. Wa ahabbuhu ilaihi, dan yang paling dicintai olehnya. Ni ya. Pertama, keadaan diri kita yang paling hampir dengan Allah dan keadaan diri kita yang paling dicintai oleh Allah. Keadaan yang paling dicintai oleh Allah. Maknanya kita duduk keadaan tu, itulah keadaan yang paling Allah cintai pada kita. Dan keadaan paling hampir, kata Nabi, jabahatuhu fil ardi sajidan lillah. Apa makna jabhah? Dahinya fil ardi, berada di tanah. Dalam keadaan bagaimana? Sajidan lillah, dalam keadaan bersujud kepada Allah. Dahi di tanah tu maknanya diguna perkataan ni bil ardi, di bumi, di tanah. Maknanya di tempat sujud lah. Kalau kita kat masjid, kat tempat tu lah, duduk di rumah di tempat tu lah. Tapi kalau kita sujud atas tanah pun, contoh kita pergi ke mana? Ke dalam hutan, kita pergi ke pantai, pergi ke mana-mana kan. Kalau tak ada apa-apa, sujud dari situ kalau tempat tu bersih. Ya maka tanah dan bumi itu akan menjadi saksi. Okey, alhamdulillah. Okey lagi ya.
Panjang pula saya baca yang ni. Tapi walau bagaimanapun, moga-moga Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Semoga kita menjadi orang yang paling banyak bersujud kepada Allah, dan kita sentiasa berada dalam keadaan paling hampir kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita baca Al-Hadis Al-Hadi wa Salasun. Hadis yang ke-31. An Sayyidah Aisyah, ya, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, bahawa sesungguhnya Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anna, lam tu baca baris atas. Baik, qala, telah berkata, ya Rasulullah, ya, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ila Allah. Ma amila, tidaklah, ya, tidaklah ada satu amalan. Tapi dia terjemah kat situ, tiadalah anak Adam beramal dengan suatu amalan. Boleh juga. Tapi kalau dari segi bahasa asalnya, tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh anak Adam min amalin, ya, daripada amalan yauman nahri, pada hari nahar. Di nahar ni hari raya korban. Ya, ahabba ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah. Ya, min ihraqid dammi, nak dibandingkan dengan melakukan sembelihan. Kalau kita tanya pada hari raya korban ni, amalan apa yang paling Allah sayang, yang paling Allah suka, yang paling Allah cinta? Ialah amalan korban. Yang takbir tu, takbir raya, oh, betul juga. Solat tasbih malam raya, betul juga. Tapi yang paling Allah sayang di antara senara-senara itu, yang paling Allah cinta, ialah pada pagi raya tu, ya, selepas solat raya lah kita maknanya. Dan hari yang keberapa lagi? 13? 14? Betul ni? Kau tak ingat ni? Nak tunggu raya dulu. Tu. Berapa? Sudah. Tak ingat. Jadi tak apalah. Raya pertama ke raya kedua ke, tu maksud dia. Amalan yang paling Allah cintai ialah melakukan korban. Allah. Wa innaha la tauti. Apa dia bagi tu, ya? Yaumal qiyamah bi kuruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Maka mana tadi? Kerana ia akan datang pada hari kiamat. Ya, amalan yang kita buat tadi akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, binatang yang kita korbankan tadi, dengan bulunya, ya, dengan kukunya. Wa inna damma, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah sebelum ia jatuh menitis di atas bumi. Qabla an yaqa bil ardi, sebelum dia jatuh ke bumi lagi. Maknanya kita duduk tengah sembelih tu, darah tu mengalir, tak jatuh ke bumi lagi darah tu. Padahal darah tu dah dekat sangat dah dengan tanah tu kan, tak jatuh lagi. Maka dia telah sampai pahalanya kepada Allah, ataupun telah sampai amalan itu kepada Allah, dan Allah memberi pahala. Maka fatibu biha nafsa, maka hendaklah kamu semua membersihkan jiwa kamu dengannya. Jadi ni tak perlu hurai panjang sangatlah. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sudah faham amalan korban pada hari raya. Walau bagaimanapun, kita nak bagi tahu bahawa amalan ni, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, akhir hadis tu, yang bawah tu, fatibu biha nafsa, dengan amalan tu dia boleh bersihkan jiwa kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada sesuatu yang paling berharga di saat kita bertemu dengan Allah. Jiwa tu, hati kita bersih. Dan salah satu bagaimana cara nak bersihkan hati, selain daripada kita belajar, kita baca Quran, kita berzikir, kita solat malam, dan amalan tu ialah amalan korban. Boleh, ya, insya-Allah, ya. Saya tak perlu saya baca keterangan dia, muka surat 24. Kita turun muka surat 95. Okey, baik. Al-Hadis As-Sani wa Salasun. Kita ada masa sikit lagi. Ani bin Abbas, ya, daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Ya, daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Siapa dia Ibnu Abbas ni? Abdullah bin Abbas. Ya, sepupu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ni lah Nabi letak tangan atas dada, Nabi baca Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Kita ni ibu-ibu ni, kena ni anak-anak ni, dia kena letak atas dada dia. Letak tangan atas dada dia, baca Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, engkau berilah kepadanya faqih ataupun faham dalam bab agama. Faqih ni bukan faham biasa, faham yang mendalam, faham yang benar, faham yang sempurna. Faqih, kalau almarhum Tok Guru dulu saya mengaji dengan dia, faqih ni ialah orang, kalau kita nak tahu kita ni faqih tak, faham tak dalam kita mengaji, kita mengajar balik pada orang faham. Itu maknanya kita dulu faham. Kalau kita ni kata faham, kita bagi tahu kat kawan kita tak faham, kita tak cukup faham.
Ke memang dia yang susah faham? Saya cakap dah hello ustaz, saya cakap dah teradah, saya cakap dia tak faham juga. Ni memang dia lah yang tak faham. Tak, kalau kita betul-betul faham, kita akan cakap pada orang faham. Yang masalahnya kita sendiri pun tak cukup faham. Macam kita cerita tentang kehidupan, mungkin kita tak cukup faham erti dan makna kehidupan. Akhir sekali kita duk cerita ke anak kita pasal kehidupan, dia pun tak faham. Sebab apa? Sebab kita pun tak faham. Betul. Tapi kalau kita betul-betul faham, saya nak sebut perkataan faqih. Apa makna faqih? Faqih ni kita faham. Mana nak tahu? Kita bagi tahu kat orang faham. Mana bukti faham? Bukti faham ialah amal. Mana tahu kita cakap kat dia faham? Dia boleh amal. Boleh ya? Okey, you cakap I faham lah, tapi tak amal, tak faham. Boleh? Jadi antara sahabat Nabi yang Nabi doa, Allah mafaqihu fid din, ya Allah kau berilah dia faham agama. Wa allimhu ta'wil, dan kau berilah kepadanya, anugerahlah kepadanya ilmu ta'wil. Apa makna ta'wil? Ta'wil ni dia lebih detail daripada tafsir. Ya. Maknanya ayat Quran, nak faham ayat Quran kena belajar tafsir. Tapi ada perkataan-perkataan tentu berkait dengan ayat-ayat Quran ni, kalimah-kalimah Quran, dia berhajat kepada satu ilmu yang lebih dalam, iaitu ta'wil. Maka kalau kita nak suruh anak kita ni faham agama dan lebih mendalam agama dia, baca doa ni. Tapi kalau kita suami, kita lepas doa, kita baca, kita tukar dhamir. Allah mafaqihna fid din. Ya Allah, kau fahamlah kami ni, ya Allah. Saya sebagai suami, isteri saya, anak-anak saya ni, ya Allah, kau bagilah faham agama. Kalau kita sebagai seorang ibu, kita bagi Allah mafaqih kalau kita doa pada anak, ya, doalah ya, kerana doa ibu ni doa paling makbul. Kalau puan-puan, doa puan-puan yang paling makbul suami. Ya. Kalau anak, doa paling makbul ibu dan ayah dia. Isteri, doa paling makbul suami dia. Sebab tu selalu minta, ya, doakan saya masuk syurga ya. Suami kata amin. Saya doa awak masuk syurga. Sebab tu sebenarnya mudah aja orang perempuan nak masuk syurga. Ya, minta dengan suami. Bukan minta syurga, minta supaya dia doa masuk syurga. Bahkan kita sebagai suami ni, kita maaflah semua kesalahan isteri tu. Tak payahlah berkira sangat. Sama juga kita sebagai ibu. Kita maafkanlah semua kesalahan anak-anak tu. Walau sesakit mana hati kita, seluka mana jiwa kita, maafkanlah. Sebab apa? Kita nak tengok akhirat nanti kita semua duduk dalam syurga. Tak payahlah mama tak redha dengan kamu, biar kamu masuk neraka. Tak payahlah, janganlah. Rugi, tak ada apa pun. Kalau dia masuk neraka pun, siapa? Anak tu atau perempuan juga. Dan hari Jumaat pula Allah buka pintu. Hari macam hari Jumaat ni, Allah buka pintu. Ahli neraka boleh tengok ahli syurga boleh tengok ahli neraka. Kalau kita takdir Allah masuk syurga dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, kita tengok Allah buka, yang duk menangis, yang duk menggelupur, yang duk apa, anak kita, apa kita nak cakap? Tak berbaloi pun. Betul ya? Sebab tu jiwa Nabi Muhammad ni adalah jiwa, apa jiwa Nabi Muhammad? Jiwa dia ialah seluruh umat dia nak suruh masuk syurga. Sebab tu kadang-kadang kita tak tahulah ya, kadang-kadang hidup kita ni kadang-kadang terfitnah, teruji dengan dunia akhir zaman. Yang ni benci, yang ni benci, yang ni harap yang ni masuk neraka, yang ni harap masuk neraka. Ya, pihak A harap B masuk neraka, B harap A masuk neraka, dua-dua masuk neraka. Habis siapa masuk syurga? Lepas tu dua-dua masuk neraka, untung tak untung? Tapi kalau dua-dua masuk syurga, dia pun gembira, kita gembira. Sebab itulah salah satu daripada amalan yang paling baik ialah menggembirakan hati orang. Ya, seseorang yang menggembirakan hati orang lain, maka Allah akan gembirakan dia. Kenapa? Amalan sedekah ni apa salah satu hikmah sedekah? Kita bagi kat orang tu gembira. Dia gembira, dia seronok, senyum dia. Moga-moga Allah membuat kita juga tersenyum di akhirat. Gitulah. Boleh insya-Allah ya. Allah. Kau kira-kira masa dah habis dah kan?
Dah. Alhamdulillah. Okeylah, kita ikutlah adik kita ni kan. Dah. Jadi cukuplah dia mengaji, tak perlu banyak sangat. Ustaz dulu macam tu lah. Kalau ustaz tanya, masa dah? Dah. Oh, cakap bukan dah. Sebab mengaji ni saat yang paling gembira. Mengaji ni saat yang paling menggembira bila mana ustaz cakap wallahu a'lam. Jadi ustaz nak gembirakan semua, wallahu a'lam. Dah bila insya-Allah. Okeylah, ada soalan kalau ada soalan yang boleh jawab sekarang. Kalau tak ada, silakan puan. Dia, kita kata kalau tidak mengganggu keadaan lah, keadaan, kalau keluar air mata tak ada masalah, dia tak najis. Keluar air hingus tu kan, kalau menangis kan, dia tak najis. Tapi takut kita dah tak selesa. Yes. Kalau kita tak selesa ataupun mengganggu keadaan tu, kita bangkit, kemudian kita sujud semua, kemudian kita sapulah dulu air mata apa semua sekali tu, kita bangun untuk rakaat seterusnya. Boleh kita letak tuala kecil ke, tisu ke kat tepi tu boleh. Kalau keadaan kita dah, kadang-kadang memang kita sebab sangat, kita ingat dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, kita menangis sungguh-sungguh dengan Allah, dan Allah pun nak nampak kita bersungguh. Dan kadang-kadang menangis ni bukan boleh buat, bersungguh tu pun bukan boleh buat. Maka dia datang dengan sendiri rasa keinsafan, rasa pengharapan pada Allah, maka kita menangis sungguh-sungguh menyebabkan keadaan tak selesa, kita bangkit balik dah. Kita boleh ambil tisu tu, kita sapu dengan pergerakan jangan 3 kali berturut-turut. Tu kena guna pula hukum fiqh, tak ada masalah macam tu. Wallahu a'lam. Di sini ada satu, mohon Ustaz doa ni Uthman bin Haji Yusuf yang diuji dengan penyakit stroke. Beliau ialah suami kepada jemaah Al-Falah Puan Saidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada soalan. Ada soalan lagi ya? Part awal lagi ni adik ni cepat sangat cakap cukup. Okey. Itu soal. Ada soalan? Hujung sana. Silakan puan, silakan. Waalaikumsalam. Baik. Dia banyak soalan-soalan begini kan, kita korban untuk orang lain. Kita niat untuk orang lain. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa amalan korban ni amalan yang sunat muakkad, sunat yang dituntut, tetapi mengikut kemampuan. Tapi oleh kerana kita sebagai seorang ibu yang berkemampuan untuk kita buat amalan tu, kemudian kita niat. Ada juga mengatakan amalan tu dia dapat kat kita kerana kita yang beramal, tapi niat manfaat pahala itu akan datang kepada orang lain. Maka setengah mengatakan hukum dia harus, boleh. Ada setengah macam-macam kita orang yang tanya juga, korban untuk orang mati. Untuk keluarga, ibu bapa yang dah mati. Tapi kalau kita niat kita kerana amalan itu mengikut kita yang kena niat, kemudian kita hadiahkan pahala, sama juga. Jadi lebih jelas amalan tu kita niat untuk kita, kemudian macam kita baca Quran, kita apa, tapi manfaat ganjaran pahala itu kita boleh niat untuk anak kita, boleh. Ada setengah mengatakan doa balik, ya Allah, aku minta denganmu ya Allah, amalan yang aku buat ni ya Allah, maka pahalanya aku hadiahkan untuk anak aku ini ya Allah, kerana dia tidak mampu. Supaya apa? Supaya manfaatnya, dan dia tu termasuk dalam senarai orang-orang yang mendapat manfaat. Manfaat apa? Pertama, manfaat korban. Apakah manfaat korban? Jiwa dia dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia termasuk dalam golongan yang dicintai oleh Allah. Takkan kita kan sama-sama juga, dia salah satunya kita nak kata apa ya? Oleh kerana kita mampulah, tapi macam mana anak yang tak mampu, saudara mara kita yang tak mampu, dan kita juga ingin membantu dia, maka katanya macam tadilah amalan tadi, iaitu kita buat dan kita niat, tapi selepas itu kita berdoa kepada Allah dan kita bagi tahu kepada Allah bahawa
Ya Allah, pahala dan ganjaran ini dan manfaatnya, ya kelebihannya ya Allah, ya aku nak minta kepadamu berikan sama kepada anak aku sekian-sekian ya Allah. Itu lebih mudah. Wallahu a'lam. Ustaz, nak sambung Wadairin tadi itu pasal korban. Kan ada hadis Nabi kan, Nabi berkorban seekor hanya untuk sekeluarga. Ya. Dan juga Nabi pernah berkorban untuk umatnya. Ya. Jadi memadai seekor contoh dia ataupun sebahagian untuk seisi keluarga. Tak perlu kita korban anak ni itu cucu. Cukup satu ekor tu untuk sekeluarga. Betul tak? Betul. Kalau untuk satu bahagian pun tak apa. Tapi kalau kita nak ambil 2 bahagian pun boleh juga. 1 ekor tu 7 bahagian boleh juga. Wallahu a'lam. Baik, yang terakhir kita doa insya-Allah ya. Lapan orang tu maknanya selebihnya tu dia tak dapat bahagian lah, dia dapat manfaat dia. Pahala dia. Boleh. Sebab Nabi pun pernah niat untuk umat dia. Satu tu. Baik, insya-Allah kita baca di sini khusus dan untuk diri kita juga dan yang keluarga-keluarga kita yang lain lah ya, yang ditimpa dengan musibah dan sebagainya. Termasuklah Covid ni pun tak selesai lagi. Baik, dan khusus untuk Tuan Haji ni Osman ya, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil unqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghama wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma anzil khususan ala ni Osman bin Haji Yusuf ya Allah, wa alaina ya Allah dawaan min dawaik wa shifaan min shifaik wa rahmatan min rahmatik wa barakatan min barakatik ala hadhihi al-awja' wal amrad wal asqam fatabara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah mashfi mardahu ya Allah wa sahih ajsadahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innahum sa'aluna ma laysa indana wa huwa indaka kasirun ya wahhab fahab lahu shifaan ya wahhab fahab lahu dawaan ya wahhab fahab lahu rahmatan wa barakatan min indika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang mulia ini ya Allah, dalam majlis yang mulia ini ya Allah, kami berdoa khusus kepada Nik Osman bin Haji Yusuf ya Allah, dan kepada kami ya Allah, dan semuanya ya Allah yang Kau turunkanlah kepada kami dan kepada Nik Osman bin Haji Yusuf ya Allah, penawar daripada penawar-Mu ya Allah. Engkau turunkan juga ubatan daripada ubatan-Mu ya Allah, kesembuhan daripada kesembuhan-Mu ya Allah, rahmat daripada rahmat-Mu ya Allah, keberkatan daripada keberkatan-Mu ya Allah. Turunkanlah kepadanya kesembuhan ya Allah daripada penyakitnya ya Allah. Ya Allah, pulihkanlah dirinya ya Allah, pulihkanlah keadaan dirinya ya Allah, berilah kesabaran kepadanya dan ahli keluarganya ya Allah. Begitu juga turunkanlah kepada kami kesembuhan, kesihatan dan afiat ya Allah. Fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana ammah wa salatana tammah wa la tu'adzibna yaumal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.